Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi dan kita ada Siti Wani bersama kita. Apa khabar Wani? Alhamdulillah, baik Abang Zuli. Selamat tahun baru Abang Zuli. Selamat tahun baru. Wani pergi mana New Year? Itu pergi Johor je Abang Zuli. Kerja? Johor je. Kerja. Okey. So, kerja. Pergi pun kerja. Ya, tak berhilier pun. Ah, saya paling banyak pun pergi Cameron Highland. Cameron Highland Itu. tu je paling jauh. Paling jauh Saya, Cameron saya Highland. tengok comel je. Dengan t-shirt hitam Mhm. dia, nampak. Okey, jadi kita lihat kepada Nisa Pasaran Wani. Okey, alright. Untuk hari ini of course tumpuan everyone adalah kepada NFP. Ya, tadi saya nampak Amir tadi masa sesi Imran tanya, ada tak ilmu tilik dia? Macam ni. News trading basically 50-50 ya. Sebab Betul. apa yang anda boleh dapatkan satu kalender ni adalah dekat Econoday, Econoday. Nama dia Econoday. Yang dekat XM pun kita gunakan lebih kurang sama yang anda nampak dekat Trading Economics ya. Kalau anda lihat dekat banyak orang tahu Forex Factory. Kalau anda nak dapat yang lebih baik lagi, bagi saya, kalender yang lebih lengkap lagi, kalau anda nak tahu apa sebenarnya yang anda lihat dekat macam dekat Forex Factory kan, anda lihat dia letak, okey, sebelum ni, ni adalah non-farm payroll, dia letak NFP ya. Non-farm payroll, okey, previous, 263 kan. Lepas tu adalah expected data ya. 200,000. Itu yang anda nampak. Sebenarnya 200,000 tu adalah average. Bukannya seorang yang letak ni. Biasanya NFP ni kita ada 100 ke 150 ke 200 ekonomis dan juga bank yang hantar jangkaan dia orang. Kalau nak tahulah jadi diorang ada yang menjangkakan 150,000, ada yang jangkakan paling tinggi 230,000. Basically diorang menjangkakan angka yang lebih rendah untuk angka NFP bulan Disember. Ni bulan lepas punya data Dan di situlah diorang akan ambil min. Min ni adalah average lah lebih kurang Daripada berapa orang hantar tu ada 150,000, ada 230,000 dan dia kita dapatkan min dia ataupun average dia. Average dia adalah 200,000. Dan itu yang anda nampak dekat Forex Factory. Okey. Maksudnya bila angka ni keluar, ada yang jangka rendah 150,000. Ada yang jangka tinggi 230,000. Whatever it is, ini adalah lebih rendah daripada sebelumnya. Semuanya menjangkakan rendah. Jadi anda akan dapati kalau NFP malam ni angka lebih rendah daripada 200,000, selagi atas 150,000 tu tak ada apa. Sebab market memang jangka rendah. Apa yang kejutkan market? Kalau tiba-tiba angka ni tinggi, 235,000. Tu terkejut. Itu maklumat baru. Kalau rendah daripada 150,000 mungkin 90,000, itu teruk. Memang teruk. Jadi impact dia. Kalau NFP ni lebih teruk, lebih tinggi ataupun lebih rendah, kalau lebih tinggi, itu bermakna mungkin Fed akan bertindak lebih agresif dalam mesyuarat ataupun FOMC dalam mesyuarat pada Februari pada bulan depan. Jadi itu boleh menyokong kepada US dollar dan boleh melemahkan kepada pasaran saham. Dan pada masa yang sama, anda akan nampak yen disebabkan oleh jangkaan kadar faedah, yen juga akan lemah. UJ boleh naik, EU boleh jatuh, kiranya lebih tinggi. Wassalam, Rasman. Dan pada masa yang sama, yen pair boleh naik. Jangan terkejut. Yen pair boleh naik. Tapi kenaikan dia tak selaju apa yang kita nampak dekat kenaikan UJ. Trading ada untung, ada rugi, Rasman. So, tu benda biasalah. Jadi, tak kisah apa pun dalam trading, anda boleh trade kalau kita boleh terima kerugian. Kalau tak dapat terima,
terima kerugian, tu kita kosong terus akaun. Tu sakit. Itu sakit. Tapi kalau kita boleh terima, loss. Kita ikut teknik yang kita pakai, ada SL, ada TP, then kita boleh trade. Okay, so saya sambung kepada yang FOMC tadi. FOMC pula, NFP. Jadi ini boleh menyebabkan tanggapan, jangkaan. Sebenarnya untuk NFP ni, to me, not really, unless data dia mengejutkan. Yang besar dia adalah data inflation pada minggu depan. Ni yang besar minggu depan. Minggu ni, ini mungkin akan, kecuali angka dia teruk sangat ataupun tinggi sangat. Okey, itu adalah untuk angka headline untuk NFP. Angka sebenarnya untuk employment report, itu nama penuh untuk event malam ni. Nama dia employment report. Laporan pekerjaan US, dia ada dua survey. Satu survey yang dijalankan kepada office, kepada work, kepada establishment dipanggil. Satu lagi adalah survey yang dijalankan kepada isi rumah. Okey. Yang dekat establishment ni, ini adalah untuk angka NFP. Berapa ramai pekerja baru yang diambil, berapa ramai pekerja baru diambil lah. Yes, betul Rasman. Okey. Ni adalah untuk yang establishment. Untuk average hourly earnings, ini adalah gaji. Itu dapat daripada office. Jadi kita tanya kat office, anda tak pergi call orang, gaji kau berapa? Lepas ni kita habis cerita NFP ni. Dan yang kedua adalah kepada untuk gaji, untuk earnings. Jadi adakah gaji dinaikkan, diturunkan? Ini adalah yang report pertama. Kalau anda rajin pergi dekat dekat Forex Factory itu sendiri, dia ada. Anda boleh klik kat dia. Dekat Forex Factory itu, anda klik dekat sini. Okay, klik dekat sini. Itu Kanada, silap. US, non-farm. Klik dekat dia. Anda akan tengok satu employment situation summary itu. Dekat situlah yang report yang saya katakan tadi. Dia ada dua report. Establishment survey data dan yang kedua adalah isi rumah. Okey. Fahamkan apa yang dimaksudkan dengan pengangguran. Kalau anda tak bekerja, anda tak cari kerja, anda bukan penganggur. Itu definisi dia. Kalau anda mencari kerja, dan anda penganggur. Jadi dia akan tanya isi rumah, berapa orang tak bekerja, berapa orang cari kerja. Itu dikatakan sebagai unemployment rate. Dalam rumah tu berapa orang tengah cari kerja. Tu dia punya ni. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kepada average hourly earnings ni. Ini yang data utama sebab gaji naik, orang belanja lebih, inflasi tetap naik. Itu dia punya data yang jadi perhatian. Jadi anda nak tengok sama ada movement NFP tu akan naik ataupun turun. Sekiranya untuk US dollar, sekiranya anda dapati average hourly earnings ni lebih daripada 0.5, maksudnya 0.6 ataupun lebih, dan NFP sendiri atas daripada 230,000, then anda akan dapati US dollar berterusan naik. Anything below daripada 0.2 ataupun sama dan di bawah daripada 150,000, then US dollar akan mencanak jatuh. Okay, itu je. Lain daripada tu, you will see the normal, dia akan pergi kepada satu resistance, satu support. Unless data-data ni miss macam ni. Ni anda tengoklah chart lama-lama, anda cari report-report ni. Pergi dekat Econoday tadi, anda akan dapat report-report ni. Okey, jadi saya pergi kepada chart dulu Wan ni. Dan bagi saya few more minutes, 10 minutes. Dan lepas ni saya serahkan kepada Wan ni. Okey, so daripada sudut gambaran besar pasaran, kita menjangkakan bahawa
pergerakan sejak Oktober untuk US 500 ni sedang membuat pembetulan ya, dan dijangkakan pembetulan ini akan test Oktober punya low. Kenapa kita katakan dia cuma test Oktober punya low? Antara sebabnya adalah kepada pembahagian sektor dalam US 500 tu ada depend kepada standard apa yang anda guna pakai, ada 11. Ada yang kata 10, ada yang kata 11. Saya gunakan yang 11 tadi ya. Jadi ada sektor-sektor dia seperti teknologi masih jatuh ke bawah. Ini pula untuk health sector. Health sector warni sendiri dalam tu anda dapati syarikat-syarikat Pfizer, syarikat Moderna, syarikat Merck, semua tu tengah naik kan Wani? Betul. Bisnes kerajaan banyak bagi kepada diorang kan. Jadi diorang ni dan kita pun nampak sejak low dari Jun ni dia tak berjaya membuat low. Ini adalah untuk health sector. Maksudnya dalam US 500 tadi ada pecahan-pecahan dia. Company-company tu dalam sektor mana. Dan kita dah ada satu lagi ke atas. Maksudnya dia ada pecahan harga kat sini. Dan kita jangkakan ini dah membuat break ke atas. Ini adalah untuk health sector. Satu lagi sektor yang kuat adalah energy. Minyak apa semua. Ini pun dah break higher-high. Sejak daripada March, kalau siapa ingat March tu adalah apabila Fed ataupun FOMC menurunkan kadar polisi dan menyatakan kesediaan untuk membeli aset dalam pasaran tanpa had. Tu yang berlakulah. Bulan 3, bulan 4 kat Malaysia kita lockdown. US pun lockdown. Tahun 2020. Ekonomi belum bagus. But kita dapati kat sini kita dah kita continue. Nak tahu low high tu simple je. Gunakan saya gunakan stokastik untuk nak tahu cycle dalam market di mana kita dah ada satu reset daripada March ni, kita dah ada satu reset, lepas tu dia ada kumpulan yang baru. Ni dah ada satu, dah ada dua. Maksudnya low, high, higher low, dan ini dah ada higher high. Maksudnya dah ke atas. Apa maksud dia? Maksud dia, kita ada few sektor dalam US 500 yang menunjukkan bahawa kita mungkin low ini dah establish. Tetapi sebab tech sector tadi lemah, kita ada indeks seperti US 100 Nasdaq yang banyak kepada tech sector yang dijangka masih lagi melakukan low. Jadi agak bercampur. Jadi untuk indeks saya masih melihat pergerakan sideways semasa tetapi ke bawah. Selagi low ini tak break untuk US 100, selagi ini tak break, okey, kalau dia break, saya berminat untuk nak short. Kiranya dia break ya. Untuk US 100. Tetapi tidak kepada US 30, tidak kepada, sebab ini tak ada room untuk dia nak bergerak ni. Kalau US 500 tadi, dia nak jatuh, dia ada ruang nak jatuh. Tapi US 100, dia tak ada tempat nak pergi. Dia kena buat low-low. Tu beza dia. Jadi kalau nak short, masih kepada shorting sebab ada sektor-sektor yang lemah, terutamanya syarikat-syarikat seperti Amazon, syarikat seperti Tesla, masih lemah. Jadi sekiranya low ini break, anda ada high, low, lower high, lower low. Anda ada trend. Jadi any bounce dia merupakan peluang untuk shorting. Sekiranya itu berlaku. Sekarang ni belum. Mungkin NFP berani jatuh, esok minggu depan naik balik, itu peluang untuk shorting. Tapi bukan sekarang. Sekarang ni masih sideways, belum lagi break. Lain-lain indeks, nothing, ini nampaknya dah habis. Okey, UK 100 kita dah break out ke atas. Ini dah break out ke atas, sama seperti kita nampak dekat apa tadi? Dekat dekat ETF tadi Wani. Ini dah break high seperti kita nampak dekat energy tadi ya. Kalau tak faham dalam bahasa Inggeris, boleh ke investing.com tukar bahasa saja, keluar kejap 10 minit. Pergi dekat XM kan ada AC Milan. AC Milan, XM ada kalender dalam bahasa Malaysia.
Penat dia orang pergi translate. Setahun kita orang nak translate kalau nak tahu. Setiap hari saya kena PM. Tu 2 tahun lepas. Pergi dekat XM tu ada kalender ekonomi. Guna kat situ dalam bahasa Malaysia, AC9. Sama. Kalau investing.com saya tak pasti. Saya tak pernah tukar bahasa dia. Dekat XM ada bahasa Malaysia. Boleh guna kat XM. Okey, so maksudnya saya masih melihat kepada indeks untuk ke bawah, tetapi ia akan menemui kawasan support lah. Tu yang saya lihat. Apa kesan dia? Kenapa saya nak tengok benda ni? Saya trade gold je, saya trade GU je. Semuanya. Sebab sekiranya indeks ni jatuh laju, kita tahu indeks mempunyai inverse correlation dengan yen. Sekiranya laju macam ni, itu yen. Sekiranya cuma kat sini, itu dolar. Ya? Jadi sekiranya ini berlaku, dolar yang kuat. Sekiranya jatuh bawah ni, yen yang kuat. Maksudnya, sekiranya UJ ni, dolar kuat, UJ ke atas. Sekiranya dolar lemah, UJ ke bawah. Jadi yang ini pun saya lukis di tengah-tengah. Ambil selamat. Sama ada kita habis dalam truncation, tak apa. Nanti ikut sesi saya ceritakan apa itu truncation. But kita jangkakan ini akan jatuh, tapi tak jatuh dengan motif. Maksudnya tak ada, dalam ni tak ada Fibo extension 1618. Saya masih menjangkakan untuk UJ ni mencapai satu resistance. Kalau NFP malam ni tiba-tiba angka yang bagus tadi, kemungkinan untuk Fed naikkan rate yang lebih tinggi, ini akan lebih jauh. Okey, sekiranya tak ada apa, ini akan bergerak dan mencapai resistance sebelum jatuh ke bawah. Boleh trade tak? Ini high, ini low, ini lower high. Trade bila dia break ini balik ke atas. Barulah anda ada trend. High, low, low, high, low, low. Okey, UJ, EJ pun sama. Sekarang ni tengah tunggu kepada NFP. Kalau UJ tadi pecut ke atas, ni ke atas. Simple. GJ pun sama. Sekarang ni tak ada apa. Cat-cat ni, Rasman, kalau nak tahu, saya kongsikan cat ni percuma. Pergi kat Facebook saya, anda lihat dekat About, ada link untuk Discord. Tekan dekat Discord tu, tak payah tanya apa-apa dalam tu. Masuk kepada Discord tu, ada Dropbox. Anda boleh dapatkan cat ni setiap hari saya update dia percuma. Tiap-tiap hari. Itu bukan XM. Itu saya buat sendiri untuk anda nak. Kalau saya cuma ceritakan kata XM, Zul cerita apa orang tak faham. Satu saya providekan cat ni. Percuma. Tiap-tiap hari saya update. Tak ada dalam dunia ni orang bagi ni percuma. Tak ada. Seriously. Anda takkan jumpa mana-mana dalam dunia orang bagi cat-cat ni percuma. Dapatkan kat sana. Sesuaikan dengan teknik anda. Ini saya cuma kongsikan dia punya mapping. Katalah anda kata saya nak buy. Okey, ni belum buy. Zul masih lukis ke atas. Okey, kalau dia dah ke atas, then saya akan update chart. Kalau ini break dan anda nampak saya lukis ke atas, anda carilah teknik anda untuk buy. Sebab low, high, higher low, higher high. Benda sama. Dan gunalah teknik anda. Boleh? Chart ni percuma. Tak ada sen pun nak bayar. Okey, CAT JPY pun sama. Jadi kita jangkakan ini mungkin dah mula ke bawah. Depend kepada NFP malam ni. Pasaran pun tengah tunggu. Okey. Dolar kita masih menjangka ke atas, Rasman. A bit more sebelum kita ada pergerakan yang lebih sideways. Euro US dollar yang sama. GU. Apa tadi? Rasman, GU saya rasa. Ikut warni ramai GU. So, saya masih melihat a bit more ke bawah. Bounce ini, bagi siapa yang ikut sesi saya, ini adalah breakout 5 lekuk. Kalau dia breakout 5 lekuk, 1, 2, 3 ni merupakan peluang untuk shorting. Okey? Sekiranya tiba-tiba malam ni laju macam ni, jangan trade dia. Jangan kejar. Yang ramai suka yang NFP, dia sebatang tu tekan kat ujung, dia sell kat bawah ni. Price naik balik. Jangan. Biar market bertenang dulu. Okey. So, kalau ini melakukan correction, bukan sebab news, then saya akan cari untuk short.
Sekarang, macam mana saya tahu dia buat macam tu? Saya tengok stokastik. Ni bawah ni Stoch. Ni Stoch, atas ni RSI. Stoch ni kita panggil sebagai reset. Macam mana kita tahu dia valid reset? Lebih 50, dia sampai 50%. Maksudnya kita ada satu cycle lah. High, low, low, high. Then daripada atas ni 1, 2, 3. Dia naik balik. Itu dah peluang. Dan ini berlaku dekat Stoch. Itu paling simple penerangan saya dapat bagilah. Dan saya cari untuk short. Kalau itu berlaku. Kalau tiba-tiba malam ni dia jatuh menjunam macam ni, itu dah cerita lain. Ini semua kita akan tukar kepada benda lain. Maksudnya ini akan jadi 2, 3, 4, 5 A ataupun dalam Elliott Wave dipanggil sebagai zigzag. Ini B, ini C. Itu bermakna US dollar amat-amat kuat. Kalau itu berlaku, dollar index akan buat yang tinggi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan yang sama. Semuanya sama dalam market. Ya. Sebab apa saya tak dapat buy kat sini? Sebab untuk buy dollar, sebab ini adalah satu struktur kita panggil motif. Satu struktur trend. Satu struktur trend. Dan untuk shorter term, sekiranya dia break, then baru kita ada trend. Siri pergerakan. Sekarang ni tak ada. Mungkin dekat lower time frame, Wani boleh kongsikan lepas ni, ada untuk GU, but untuk H1, semasa masih ke bawah. Jadi sekarang ni kalau dia kalau anda ambil support resistance pun, ini dah banyak break daripada yang internal subwave punya ni, dan anda sedang test zone. Ini adalah zone kalau ambil zoning. Ini tengah test zone. Mungkin akan ada bounce. Kalau anda shorter term, bounce tu boleh trade kalau shorter term. Tapi saya melihat kepada trend yang besar, bagi saya ini sideway. Jadi tak ada set up untuk saya lah. AC Milan faham dekat XM tadi ada kalender ekonomi. Nanti tanya Jawahir lah, dalam Jawahir hari-hari saya rasa kongsikan kalender ekonomi dan Mel juga. UCAT ini dah menunjukkan 5 lekuk ke atas, kita akan ada pembetulan. Jadi nampaknya mungkin NFP malam ni kita akan jangka satu pembetulan untuk US dollar. Nampak macam tu lah. Okay, AUD US dollar pun sama. There will be satu correction sebelum jatuh balik. Okay. New Zealand dollar pun yang sama. New Zealand dollar ni nak break low tau. Kalau ini break low, that opens up benda ni. Dah ada trend ke bawah. So bounce dia merupakan peluang untuk short. Sekiranya dia break ke bawah. Ni dah hampir. Ini dia punya level. Mungkin NFP mana ni? Dan last sekali saya kongsikan chart gold. Tak ada. Kalau ikut a bit weakness untuk US dollar, gold will do this. Okay. Saya tak terkejut kalau gold ni buat 5 ke atas ni. Ada sebab dia lah kalau anda ikut sesi saya pasal sequence. Saya nak tengok sebenarnya Wani, gold ni untuk buat correction ini. Bukan nak sell gold. Saya nak buy Barrick. Ni saham. Saya nak cari peluang untuk nak buy Barrick yang tak balik-balik ni. Kita orang sempat buy dekat kawasan ni saja. Kalau dia balik 1, 2, 3 bila gold jatuh, then kita nak buy gold Barrick ni kat sini. Kalau gold buat pembetulan. NFP seperti saya sebut tadi, Rasman, itu adalah kepada news apa yang keluar. So kita nak katakan dia naik atau turun, payah nak kata. Sebab seperti yang saya kongsikan tadi, ekonomis yang ada ribuan staff pun, dan dia orang pergi buat pelbagai survey, bank buat survey, dia orang pun tak sekata 200,000. Dan bank A dan bank B tak sama.
So apakan lagi kita nak kata dia naik atau turun ya. Jadi tapi kalau anda ada teknik untuk trade NFP tak salah. Sama ada straddle teknik buy stop, sell stop, itu straddle. Ataupun anda ada pandangan bahawa GU nak jatuh, anda dah short sebelum. Ataupun selepas news, apabila saya lebih suka selepas news apabila pattern tu terbentuk, dan kita trade. Lagi sedap. Kita boleh trade ikut teknik. Bila teknik kita, pattern tu ikut teknik kita, kita trade. Anda boleh tahu kat mana stop loss, kat mana TP. Lagi clear lah. Kita pun tak ada risau nak sekejap naik, sekejap turun, tengok chart 1 minit kan. Oh, itu boleh. Itu makan nasi din maju 15 hari pun belum baik. Kan Wani? Okey, jadi Rasman, kalau nak dapat chart-chart tu, pergi kepada Facebook saya, ada link untuk Linktree nama dia. Ada Discord punya Discord punya link, masuk kat situ, cari pin message, ada Dropbox punya link. Masuk kat situ, ambil chart tu tiap-tiap hari pukul 12 tengah hari, saya dah update semua. Pergi ambil kat situ. Percuma. Tak ada apa-apa. Anda takkan dapat benda tu free kat mana-mana. Okey? Jadi Wani, silakan Wani. Okey. Alright. Terima kasih Abang Zuli kita. Sekejap ya, nasib dia. Sekejap saya share screen dulu. Patutnya cuti lepas nak pergi Penang. Tapi... Oh, okey. adalah cerita dia tak Tiba-tiba jadi. pergi tempat sejuk Tak sejuk mana Cameron sejuk. Tak sejuk dah. Dulu tahun 80-an dulu sejuk. Sekarang ni tak sejuk. Tak situasi dia tak sama. Nasi Penang Rut. Memanglah. Abang Zuli sebenarnya dia tahu bab makan kat Penang ni. Saya pun sebenarnya baru lepas Penang makan Road tu durian bawah Abang rumah Zuli. saya. Apa dia? Durian. Baru lepas makan durian. Untung. Wassalam Misi Milan. Waalaikumsalam. Okey, so terima kasih kepada semua. Jadi seperti yang telah saya rasa banyak informasi yang cukup baik sebenarnya diberikan oleh Encik Zuli kita sebentar tadi berkenaan dengan jangkaan NFP. Jadi ini sebenarnya terpulang kepada strategi anda masing-masing ya. Tetapi saya juga melihatkan pendekatan sekiranya kalau kita dah ada kita punya jangkaan ya, apakah yang bakal berlaku, mungkin anda boleh mengambil peluang ini dengan membuka posisi selepas data NFP dikeluarkan. Saya lihat situasi itu juga lebih baik sebenarnya kalau kata kita in the short term, sebab kita dah nampak struktur dia. Okay, untuk minggu ni, jadi di chart yang saya sharekan dengan anda semua ini adalah untuk pair EU. Okay, seperti yang saya katakan, saya melihat untuk pergerakan EU ni, okay, daripada minggu lepas ya, sebenarnya satu level resisten ini di paras harga 107, 117. Okay, saya lihat ini adalah level yang harga belum lagi berjaya menembusi. Okay, jadi kalau kita nak melihatkan kesinambungan untuk harga terus membuat kenaikan, okay, jadi saya meletakkan level ini sebenarnya. Okay, dan kita melihat minggu ini, kerana daripada minggu lepas kesinambungannya, harga tidak menembusi level ini adalah satu peluang sebenarnya. Okay, untuk kita short sell mode. Memang saya nampak potensi dia untuk minggu ini bagi EU. Okay, dan saya rasa semua pairing major pair lah. Okay, EU ke GU, AU, NU semua. Okay, menampakkan satu potensinya ke bawah. Ya, untuk minggu ini. Dan sesiapa yang dah letak posisi itu, kalau yang ikut sesi saya tu, sebab kita cuma membuat analisa. Okay, dan yang pentingnya anda lah. Okay, anda kena cari strategi anda. Macam tadi, anda boleh dapatkan chart ya, macam Abang Zuli kita, dia share kan. So, boleh ramai-ramai add dia. Dekat TikTok pun dia aktif sebenarnya. Okay, tak aktif dah. Tak aktif. Dia kena report je. Itulah. Saya jawab yang Rasman punya soalan. Okay. Rasman, news trading kita buka 2 account. Okay. Kalau dia macam ni, saya share dulu screen ya. Boleh. Okey. Sebelum anda kena dia panggil violation. Okey. Macam ni. Jap, macam ni ya. Okey. DXM, saya terangkan apa term and condition ya.
Katalah ini akaun 1. Ini akaun 2. Okey. Anda masuk gold ataupun EU or whatever instrument. Instrumen yang sama. Kita cerita EU lah. EU. Sini anda buy. Sini anda sell. Kalau anda buat benda ni dan masa anda masuk, dia ada julat dia. Saya tak pasti sama ada berapa second ataupun berapa minit. Anda masuk satu buy, satu sell, itu digelar sebagai arbitrage trading. Arbitrage. Ya? Dan the moment anda buat benda ni, akaun anda akan kena gantung. Okey? Boleh, Osman? Kalau anda buat benda ni, akaun anda kena gantung. Tapi kalau anda buat buy and sell dalam akaun satu sahaja, itu tak ada hal. Anda buy EU kat sini, anda sell EU kat sini. Dalam akaun yang sama, tak ada hal. Tapi bila anda buat dalam dua akaun, dia akan jadi hal. Itu digelar sebagai arbitrage trading. Ada. Anda baca dekat term and condition, dia panggil arbitrage. Itu tak boleh. Ada teknik lain di mana orang guna dua broker. Ni broker satu, ni broker dua. Ini pun certain broker, dia macam ni lah. Kita boleh cerita benda? Boleh. Saya cerita je lah. Kebanyakan broker, okay, selagi dia membawa aset CFDs, dia ambil pricing daripada satu tempat. Nama dia, kalau anda pernah deal dengan MetaQuote, dia panggil bridge. Dia bridge pricing. Sebab itu broker price tak jauh. Price lebih kurang sama. Satu tempat lebih kurang macam satu server lah. Senang cerita, satu server. Okey. Anda rasa broker satu dengan broker dua ni tak pernah berhubung ke? Dia punya risk desk. Dia panggil risk desk dia. Dia ada hubungan. Yang macam ni, dia akan kenakan kita kepada, biarpun anda kata, saya pakai broker lain. Saya pakai broker lain. Anda akan dikenakan arbitrage trading juga. Sebab dulu memang ramai yang guna teknik ini. Termasuk saya, kalau nak tahu. Dulu selamat. Sekarang ni jangan. Saya bagi tahu sekarang. Kecuali ada cara dia, ada carilah yang dia panggil sebagai broker yang belakang rumah. Dia tak ada. Itu lain. Jadi jaga-jaga benda tu. Iaitu kepada arbitrage. Kalau anda gunakan akaun sama dekat broker yang sama, satu buy, satu sell, akaun anda akan suspended. Jaga-jaga benda ni. Kecuali ada cara dia, tapi bukan kepada broker yang sama dan pemilihan broker tu. Tapi nasihat saya, janganlah. Dulu saya pernah mengajar benda ni dulu. Dulu selamat. Sekarang jangan. Saya bagi tahu awal. Kalau anda gunakan broker yang ada nama, jangan. Kalau broker yang faham-faham lah, tu risiko kepada anda sendiri. Ya, sebab risk desk ada, tak payahlah. Ikut sesi saya besok, tanya. Besok pula, Isnin, tanya kepada saya mengenai type of broker. Kita ceritakan. Isnin nanti. Tanya saya. Type of broker, ECN broker tu apa, market maker broker tu apa, STP tu apa. Boleh tanya saya Isnin nanti. Okey, silakan Wani. Balik, Wani curi balik. Okey, alright. Silakan. Macam hari tu kita punya show menarik ya. Tengok sesi, cukup panas. Sesi Abang Zuli dan juga Imran. Saling rampas-merampas. Okay. Imran tu tak payah cerita. Yes. Saya memang tak boleh jumpa dia. Dia orang selalu gaduh. Okay. So kita sambung semula. Okay. So apa yang saya boleh katakan potensi ya kalau kita lihat struktur yang berlaku untuk minggu ini, okey, sebenarnya level resisten ini adalah level yang baru ya, sebab semalam price dah break level ini. Okey, so ini adalah resisten yang baru untuk EU. Okey, pivot ni pivot Ya? Pivot Apa dia? Itu pivot ini yes Abang Zuli, pivot. Betul. Okay.
Okay, alright. So sekarang ni saya menjangkakan kalau kita nak melihat potensi ya, mungkin news pada malam ini. Okay, jadi saya lihat zon sokongan yang paling berdekatan dengan harga semasa untuk EU yang ada potensinya okay, adalah di level 104,550. Okay, so ini adalah satu level yang saya lihat agak baik okay, untuk kita memberi perhatian. Sekiranya data malam ini adalah positif, okay, dolar mengukuh dan kemungkinan ada peluangnya untuk harga terus membuat penurunan. Okay, dan saya lihat level seterusnya yang mungkin akan diuji untuk euro adalah 1.03031. Okay, so ini cuma kita buat analisa ya yang kita sharekan dengan anda semua dan saya tahu anda juga di luar sana, anda ada strategi anda masing-masing. Okay, jadi lakukan penelitian. Okay, ini yang paling penting. Kalau yang baru, okay, sebab saya tahu yang ikut sesi saya kebanyakannya adalah pedagang baru. Jadi normally saya memang tak advise untuk anda trade. Okay, kalau ada data yang sebegini. Ya, lebih baik biar dulu data keluar. Relax dulu sebab hari ni dah Jumaat sebenarnya. Kan? So sebenarnya Jumaat ni kalau untuk yang baru memang saya rasa Jumaat ini macam kita kena rest. Rest day lah. Ya biarlah market dia nak pergi ke jangan kejar harga. Ini memang kalau boleh istilah ni kita memang kena beri perhatian ya. Saya lihat salah satu punca kegagalan kita, okay, terutamanya anda kalau anda pedagang baru, anda ada satu stigma ya di mana memang kalau tak entry rugi. Dia macam tu. Ya, bila nampak je price pergi, cepat-cepat nak entry. Ya, jadi ini bukan disebabkan potensi yang ada. Ya, anda tak melihatkan kepada confirmation-nya untuk anda memasuki posisi yang bersesuaian. Tapi ini lebih kepada emosi. Okay, jadi perkara ini saya lihat perlu diberi perhatian. Okay, kerana level pertama kita, asas ni, orang kata macam sebelum nak pergi ke level intermediate dan advance, okay. So level yang asas ni adalah level permulaan yang anda perlu belajar terlebih dahulu. Okay, belajar, kena bersabar, okay, emosi kena kawal dulu. Ya, biarlah kalau kita lihat orang lain kan, ada setengah, rugi ni tak trade ni kan, sebab memang boleh dapatkan hasil, betul lah. Kalau dapat hasil, kalau tak dapat hasil, tak tahulah istilah apa ya, selalu orang cakap menangis di tepi bucu katil. Okay, so saya harap situasi sebegini tak berlaku. Okay, alright. Kalau pakai satu ekor je boleh. Yep, itu tak langgar term and condition. Satu account, satu buy, satu sell itu tak salah. Tapi kalau anda dua account, satu buy, satu sell, itu tak boleh. Kalau price dia sama ataupun dalam tempoh dia ada julat masa. Saya tak ingat berapa saat ataupun berapa minit. Ada satu buy, satu sell, itu digelar sebagai arbitrage ataupun mirror trading ya. Inverse mirror dipanggil. Bahasa betul dia lah. Alright, masuk 0.1 pun dah risau. Yes, betul. Sebab dia macam ni Rasman. Sebab ingat ya sebelum kita nak membuka posisi, ya walaupun cara saya lebih menggunakan time frame yang rendah dan sederhana rendah ya seperti H1, H4 dan M30. Okay, jadi saya masih lagi melihatkan kepada confirmation. Maknanya kita kena lihat daripada teknik yang kita gunakan. Okay, kita kena cari di level mana yang bersesuaian untuk kita membuka posisi. Maknanya belum ada confirmation, jadi tak perlu nak membuka posisi Rasman. Okay, itu lebih baik sebenarnya. Ya, dia macam walaupun kita nampak ya kalau kata kita rasa okay, untuk potensi yang dah ada ni, ya seperti kalau kita gunakan setting RSI 3 kan, seperti yang siapa ikut sesi saya, okay. Walaupun dia dah ada level 80 ataupun 20, okay, ingat perhatian yang harus kita fokus adalah kena ada confirmation. Okay, dia cuma satu petanda saja. Okay, kalau 80 kita nampak petanda ke sell. Tambahan kalau kita nampak strukturnya downtrend. Betul. Okay, tapi kena dapatkan confirmation. Okay, penggunaan support resistance di mana kita kena peka. Okay, dapatkan confirmation price tidak break. Resistance yang telah kita marking. Ya, maknanya yang berdekatan dengan harga semasa. Okay, so ini untuk EU. So next saya pergi, inilah saya tahu favorite pair kebanyakan siapa yang ikut sesi saya juga suka pair ni sebenarnya. Okay, alright, so yes, kita lihat sekarang ni, okay, harga dah pun ya sebenarnya menembusi level support. Semalam ini adalah level support yang kemarin siapa yang ikut sesi saya,
Okey, yang tanya sampai ke level mana, so saya menjangkakan sampai ke level ini, ya support ni dan dia dah break. Okey, so ini adalah resistance level yang baru. Okey, sekarang ni untuk GU 1.19420 dan sekarang ini kita nampak harga masih lagi membuat penurunan. Okey, dan support yang berdekatan dengan harga semasa sekarang ini adalah di level 1.17451. Okey, so ini adalah level yang kita perlu beri perhatian. Kita tengok data NFP malam ini. Okey, apakah yang bakal berlaku? Ya, kalau sekiranya data positif, kemungkinan ini adalah satu potensi untuk harga terus membuat penurunan. Okey, kalau tidak, okey. Jadi kalau tidak, ini adalah potensinya untuk minggu hadapan. Kemungkinan, okey, harga akan membuat pembalikan semula in a short term. Okay, alright, ingat ya, selagi harga tidak menembusi level 1.24244 ini. This level. Okay, alright, jadi masih ada potensinya in short term untuk membuat penurunan. Okay, alright. Yes, AC Milan masuk 0.01 berapa? Dia Rasman, selalu saya katakan, okay, kita kena tengok pada modal kita. Ini penting. Ya, bila you nak open position, tengok kepada modal kita, ya, dan kita tahu apakah saiz posisi yang bersesuaian untuk kita. Tadi saya tengok sesi Abang Zuli kita, okay, bagus ya. Abang Zuli bagi explanation, okay, untuk pendapatan ke apa ke. Jadi agak menarik. Yang tu memang sesi Abang Zuli dia ada chapter dia ke Abang Zuli? Saya tengok tadi memang bagus. Ada? Empat chapter awal sebenarnya trading ni dia masalahnya bila trade dia tak ada objektif. Maksudnya dia trade untuk tu yang cerita nanti kita withdraw lah. Tapi withdraw pergi mana? So kita buat satu portfolio sebab trading ni adalah bisnes. Dia bisnes online. Jadi bila kita untung bisnes tu nak buat apa? So yang saya banyak cerita adalah kepada satu portfolio hybrid di mana kita nak daripada hasil trading kita letakkan kepada pembelian aset pendapatan pasif, fixed deposit ke, anda letak ASB ke, dan pulangan tahunan daripada tetap tu barulah cerita pasal financial freedom. Sebab orang tak pergi financial freedom daripada trading. Sebab trading ni risk. Betul. Betul. Okay, jadi, hi Alex. Yes, Alex. Hi, good evening to you, Alex. Okay, alright. So, siapa yang nak ikut untuk topik tu memang hari Jumaat tu saja ke atau ada pertukaran dia, Abang Zuli? Saya ada 10 topik. Jadi 4 topik awal adalah pembinaan minda pedagang. 6 topik lepas tu technical. So 4 topik awal tu adalah kepada psikologi trading lah. 4. Okay. Sebab topik tu saya lihat sangat bagus ya. Walaupun katalah anda masih lagi baru, tapi itu saya lihat satu ilmu sebenarnya yang bagus. Sebenarnya itu untuk orang baru. Itu untuk orang baru. Sangat bukan sangat untuk baik. orang baru, untuk semua trader. Semua trader. Untuk semua trader. Yes, sangat bagus sebenarnya ya kalau kita dapat fahami ya. Sebab macam Abang Zuli kata tadi betul. Okay, dalam dagangan ni memang dia high risk. Okay, siapa yang cakap tak ada risk tu yang tu iklan saja. Ya, iklan promosi tu memang dia cakap tak ada risk. Jadi bila anda nak mendapatkan satu pembelajaran yang tepat dan yang betul berkenaan dengan ilmu kewangan ni, saya rasa ini adalah satu peluang kepada anda semua. Okay, alright. Saya rasa Abang Zuli boleh ke nak jawab soalan daripada Alex? Alex. Yes. Okay, sekejap saya ambil balik Wani. Kalau Imran tadi saya ambil je. Okay, so Alex, to me, if we want to say that indices is declining because NFP is a monthly event. The first Friday of the week, we know NFP will happen. And market is looking at a lower NFP headline number, 200,000 versus 263,000. Kenapa saya cakap English, saya pun tak tahu. Tapi basically, I'm talking, we want to
say that something happened because of something, it is hard to say that indices is declining because of NFP. Because if we look at sentiment today, for example, hari ini kita ada dekat Ukraine gencatan senjata yang dikatakan oleh Presiden Vladimir Putin. Jadi sepatutnya indeks naik sebab orang berhenti perang hari ini. Gencatan senjata, bukan berhenti perang, cuma gencatan senjata. Sepatutnya indeks naik. Okay. But to me it's more technical, Alex. We can say that something, the price is not there yet. For example, US 500, US 500, I'm still looking at more decline untuk dia secara teknikal dia. Okay, so kenapa saya masih jangka ke bawah? Kita tahu dalam US 500 ni, dia ada pelbagai sektor saham yang membentuk dia. Jadi antara saham yang membentuk banyak kepada US 500 ni adalah kepada teknologi sektor. Cara kira untuk US 500 ni adalah berdasarkan market cap company. Maksudnya harga darab dengan kuantiti saham yang diterbitkan. Okay. Jadi saham-saham syarikat besar dan saham dia mahal, pergerakan dia akan mempengaruhi lebih banyak kepada US 500. Antara saham yang besar, kalau anda nak tahu macam mana nak tengok, anda boleh buka website ni. Nama dia Finviz. Finviz. Ni Finviz. Anda pergi dekat Finviz ni, ada tak yang kotak merah hijau dekat sini? Okay. Tekan dia, nasib baik iklan XM keluar. Kalau iklan lain, payah saya. Okey. Okey. Jadi anda tengok, ni adalah market cap dia. Ini market cap dia. Jadi Apple, Microsoft adalah dua company yang paling banyak menyumbang kepada pergerakan US 500. Jadi pergerakan dia itu yang banyaklah. Berbeza dengan US 30, 30 syarikat yang tak ada transportation, tak ada utilities, tak apa. Tahu tu lain. Lain kali kita sentuh benda tu. Minggu depan saya sentuh benda tu. But untuk Apple dan Microsoft ni, dia dalam tech sector. Okey. Dalam US 500 ni ada sektor-sektor dia dan ada indeks yang lihat kepada sektor dan juga ada ETF, satu derivatif yang mengikuti kepada sektor. Maksudnya ETF ni macam mutual fund lah dan dia orang beli saham-saham dalam sektor berkenaan. Jadi antaranya untuk tech sector ni kita lihat kepada ini hilang pula dia. Okey, ini adalah tech sector punya ETF. Basically indeks dia lah. So kalau kita lihat ini dekat monthly chart ataupun kita buka kecil sikit lah weekly chart. Kita buka monthly chart ni penuh dia. Ini penuh dia. Pergerakan semasa ni kalau kita lihat kepada stokastik sedang membetulkan yang ini. Stokastik ni dia buat U kat situ. Okay. So maksudnya we are dalam elite wave, kalau anda faham elite wave, dia semuanya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Diikuti oleh 3 lekuk. Okay. So ini definitely satu trend. And you can draw 5 lekuk kat sini. Okay. And we are expecting 3 lekuk. Pembetulan 3 lekuk yang ini. Macam mana kita tahu 3 lekuk tu? Kat mana kita nak tahu 1, 2, 3? Pergi kepada weekly. Anda tengok yang ini tadi. 1. Kenapa 1 kita kat situ? Tengok dia punya stokastik ni. 1, 2. Kenapa kita nak tahu benda tu? Tarik Fibo daripada situ. Kalau dia belum sampai 100%, we are looking at more decline kepada dia. Boleh tak, Alex? And we know this sector contribute the most kepada movement untuk US 500. So, kalau ini kita jangkakan dia tak lengkap lagi 3 tadi. 1, 2 dan 3. Kita jangkakan untuk US 500 still ada decline dia. Okey, beza dia adalah kita ada lagi sektor-sektor yang lemah dalam indeks seperti sektor XLY ni. Ini consumer discretionary
Ni macam Louis Vuitton, ni macam Tesla, ini macam Amazon, dan dia pun dah yang ini dia dah buat lower low. Ni kat sini dia dah break low. Ni So we are still looking at more decline. But Alex, at the same time, we do have other sectors such as energy that contribute to less than 10%. Macam mana kita tahu less than 10%? There's another website. Save all this website. Finvits tadi. Satu lagi adalah website ini. Anda pergi dekat mana dia pergi? US. Okay. US sector. Ni website dia. Dow Jones. Maksudnya dia punya pergerakan tu tidak banyak contribute. Ini adalah pecahan sektor tadi. Sektor breakdown. Jadi real estate, energy cuma contribute 5.2%. Ni as of yang latest lah. As of December 30th. Tapi information teknologi dan healthcare menyumbang paling banyak. Healthcare dah start naik. That's why ni healthcare, XLV, ni healthcare. Healthcare buat high. Dia ada room untuk jatuh. Dan support ni mungkin tak break. Jadi kalau healthcare banyak juga menyumbang kepada US 500, that means we might see US 500 cuma test low ini. Setakat ini. So that's why I'm still looking at decline dalam index, Alex. You can get all this chart dekat from my Discord channel. It's free. Get it. The link is in my in my Facebook punya profile or Instagram punya profile. Okay, still a bit more decline lah. But I'm looking at October punya low ni will be akan bertahan lah. Unless kita ada dua data. Malam ni kita ada NFP. Tiba-tiba NFP kuat sangat, inflation, average earnings tinggi sangat, dan data CPI. NFP tu mungkin tak menyebabkan ini break. Tetapi kalau data CPI minggu depan keluar lebih tinggi, we might see this one break. Then we still have that decline yang besar. Ini tak sampai 100%. Tiga lekuk ni. Macam mana kita tahu tiga lekuk? Benda yang sama. Kalau anda pergi chart ni, pergi kepada weekly, anda akan nampak yang sama tadi. 1, 2. Jadi tempat tarik Fibo lah. Dia tak sampai lagi 100%. Tapi ingat, dalam ni ada 11 sektor. Jadi ada sektor yang kuat, 2 sektor kuat iaitu healthcare. Wani tahu. Siapa-siapa company yang buat kesihatan sekali semua kaya. Kan? Another one adalah kepada energy. Sebab harga, so everybody is looking at that industry at the moment. Mana kalau boleh nak ikut kelas bola untuk Nubi, saya tak tahu, tanya je. Dengan saya jangan kecil hati je, Similan. Tahu saya macam mana. Besok dia ada muka dia lagi. Tak payah nak kecil hati dengan saya. Okay, so saya masih melihat decline dia. But the most important is March punya low. Because when this happen, masa COVID-19, kita tahu bank pusat, Fed, kerajaan US sendiri buat pelbagai potongan cukai lah, bantuan keluarga lah, sama macam Malaysia, di mana all this membantu ekonomi naik. The moment Fed mula tarik handbrake, kita nampak all this decline. Okay, so I won't be surprised kalau dia break, tetapi at the moment, because there are some sector yang dah recover, seperti energy dan juga kepada healthcare tadi, I'm looking at October punya low ni bertahan. Tu sebab dia. Okay? Saya ceritakan benda ni tiap kali dalam sesi saya, lebih panjang lagi, tapi malam ni kita ada sesi bersama Wani. Saya dah cerita sejam awal tadi. Jadi saya serahkan sesi ni kepada Wani. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan bersama saya dan Wani dan tim. Wani ada sesi lepas ni, jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat sekejap. Jumpa lagi Wani. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Zuri. Kita jumpa selepas.